لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke webinar Pendidikan Islam SGE Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra bagi tahun 2021. Kita mulakan majlis kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين ربي اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من السنتنا يفقهوا قولنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين امين امين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah serta izinnya maka dapat kita berkumpul dalam suatu platform untuk menjayakan majlis ilmu kita pada hari ini. Selamat datang sekali lagi ke program webinar Pendidikan Islam School Global of Excellence Faris Petra tingkatan 5 bagi tahun 2021. Sebelum itu majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengetua Encik Ahmad bin Tajam, Pengetua Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra, guru-guru panitia pendidikan Islam, guru-guru tidak lupa juga kepada Puan Suhaili bin Sukri, selaku penyelaras ICT Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra, warganet, rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian. Program kita pada hari ini akan dibawakan oleh dua orang guru dari Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra, iaitu yang pertama Puan Hafizah binti Fauzi dan Almarjan binti Musa. Berkaitan dengan ilmu faraid, sebenarnya selaras dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membawakan suatu kesedaran yang cukup signifikan, terutamanya kepada silibus tingkatan 5 dalam pembelajaran bagi tahun 2021. Walau bagaimanapun ilmu faraid ini merupakan wasiat terbesar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, menyedari hakikat dunia ataupun senario yang berlaku, ilmu faraid ini sebenarnya sering dilupakan dalam kalangan masyarakat kita. Benar atau tidak, kita lihat penjelasannya nanti. Dengan itu majlis menjemput dan mempersilakan Ustazah Hafizah binti Fauzi untuk memulakan pembelajaran kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Okey, terima kasih kepada moderator kita, Saudara Aizat pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlin. Okey, Ustazah akan share skrin sekejap ya. Okey, nampak tak slide Ustazah sekarang? Boleh nampak saja. Nampak ya? Okey, sebagaimana yang diberitahu oleh Aizat, kita akan belajar satu tajuk yang amat penting kepada kita sebenarnya sebagai seorang Islam, iaitu satu ilmu yang akan menjadi kita ni lebih faham tentang bagaimana pengurusan harta selepas kematian.
Kalau bawa belajar masa form 4 ialah konsep muamalat. Dia lebih kepada pengurusan harta ketika kita masih hidup, tetapi kalau form 5 kita akan belajar iaitu wasiat dan juga faraid, pengurusan harta selepas kematian. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, biasa tak tengok data ini? Saya rasa data ini sentiasa kita akan tengok setiap hari. Ya, iaitu data tentang apa? Status COVID. Yang ni Ustazah ambil pada 27 hari bulan 6 yang lalu. Apa kaitan sebenarnya data ini dengan tajuk kita pada hari ini? Okey, kalau kita tengok, dia kata kat sini, apakah yang anda boleh nampak dari data yang diberikan di sebelah ni? Mana yang ada kaitan dengan ilmu faraid? Yang warna hijau ni ke? Yang warna orange ni ke? Yang warna purple ke? Ataupun yang berwarna merah ni? Cuba siapa-siapa yang boleh jawab dalam chat tu ke? Aizat tolong tengok dalam chat tu. Dia orang jawab yang mana? Yang warna orange ni ke? Warna hijau ke? Warna purple ke? Warna merah ni ada kaitan dengan ilmu faraid? Ramai yang jawab merah, Ustazah. Pandai. Ya, okey. Dah tahu sebenarnya. Inilah yang akan kita bincangkan sebenarnya. Kita tengok ya. Kalau warna merah ni, kata warna merah kan, biasanya ya, ni data kematian ketika orang COVID sahaja ya. Sebenarnya banyak lagi kematian lain. Saya nak tunjuk. Okey, yang 60 kematian ini biasa dia akan meninggalkan siapa? Dia akan tinggalkan siapa? Siapa boleh jawab? Orang yang ahli keluarga. Yes, dia meninggalkan kita panggil waris. Betul tak? Yang kedua, biasanya orang meninggal ni dia tinggalkan apa? Dia tinggalkan apa? Harta. Yes, bagus. Dia meninggalkan juga harta. Yang ni lah yang akan kita bincangkan dalam ilmu faraid nanti. Apa yang waris akan buat dengan harta kepada si mati tu nanti, ya? Okey. Okey, next kita pergi. Kita akan bincang pula tentang kes-kes yang berkaitan dengan harta pusaka. Okey, Ustazah ambil ni keratan-keratan akhbar. Tengok, abang mau ditetak adik bergaduh sebab apa? Rebut harta pusaka. Rebut harta pusaka. Kemudian yang ni kita tengok lagi lah, kesian kan. 3 anak derhaka ni buang wanita uzur. Kemudian berebut pula harta. Mungkin ibu dia ni meninggalkan harta yang banyak. Berebut harta di kubur ibu. Nak katanya sekiranya kefahaman tentang harta pusaka ni adalah rendah, maka kita akan saling berebut. Kita tak nak benda ni berlaku dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Sebab itulah bagus sebenarnya buku teks KSSN yang baru ini ada ilmu faraid, supaya awak ni sebagai seorang pelajar tahu bagaimana nak menguruskan harta pusaka nanti sekiranya berlaku kematian orang yang kita sayangi. Kan? Okey. Kita pergi kepada objektif pembelajaran kita pada hari ini, ya. Yang pertama kita akan tengok apakah maksud faraid. Yang kedua ialah hukum faraid dan juga dalil yang berkaitan dengan faraid. Kemudian kita akan tengok kepada rukun faraid dan syarat sah faraid, jenis-jenis waris dan pembahagian pusaka dan juga hikmah faraid itu. Ustazah akan sentuh 2 objektif ini sahaja, yang akan dikupas 2 objektif yang lain oleh Ustazah Al-Marjan nanti, ya. Okey. Kita tengok kepada hak atas harta peninggalan. Sebenarnya harta yang ditinggal oleh si mati ini, apa yang waris kena buat? Apabila meninggal sahaja seseorang itu, waris dia kena cakna benda-benda ni. Pertama, dia kena bayar dahulu dengan harta si mati tu, ya. Dia kena bayar dahulu hutang si mati tu.
Sebab itulah ni penting ya, hutang ini kena bagi tahu pada orang, walaupun awak berhutang 10 sen ke 20 sen ke dengan siapa-siapa, kena catat. Sebab hutang ini kalau tidak dibayar maka kita akan amalan kita akan tergantung. Walaupun kita bagus dari segi solat ke, dari segi benda-benda lain kita bagus. Ya. Yang kedua, harta si mati itu kita boleh guna untuk urusan jenazah. Kemudian sekiranya si mati tu sebelum kematian dia ada wasiat, maka waris ni kena tunaikan wasiat dahulu. Ya, tunaikan wasiat dahulu, barulah kita akan laksanakan faraid. Maksudnya tunaikan 3 ni dulu, bayar dengan harta si mati ni dulu 3 benda ni, baru kita, baki daripada harta itu kita akan laksanakan faraid. Okey. Boleh jelas? Jelas. Alhamdulillah, bagus. Okey, next kita pergi kepada maksud faraid. Apa dia sebenarnya maksud faraid ni? Okey, faraid ialah pembahagian harta seseorang Islam yang telah meninggal dunia. Okey, yang telah meninggal dunia kepada anggota warisnya menurut hukum syarak. Tengok pada perkataan hukum syarak, bukannya bagi harta ikut suka. Islam telah menggariskan bagaimana nak pembahagian harta tu kepada waris-waris. Nanti kita akan belajar ya. Okey, apa hukum pelaksanaan? Hukum melaksanakan faraid adalah wajib. Tak boleh. Contoh kalau berlakunya kematian, kita kata tak apalah, kita bagilah ikut suka kita. Nanti kalau ikut faraid kan, yang perempuan dapat sikit, yang lelaki dapat banyak. Salah tu ayat macam tu. Sebab apa? Sebab faraid bukan datang daripada manusia. Hukum faraid ini datang daripada Allah. Maka apa-apa sahaja perintah datang daripada Allah, kita wajib laksanakan. Ya? Kena ingat. Okey, apa dalil wajibnya kita kena melaksanakan faraid ini? Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, daripada surah An-Nisa ayat yang ke-7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Surah An-Nisa ayat yang ke-7. Dalam Al-Quran ada cerita tentang faraid ini. Maksudnya, orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mara mereka. Dan orang perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mereka. Sama ada sedikit ataupun banyak. Maka lelaki dan perempuan kita nampak kat sini memang ada pembahagiannya. Ya. Menurut bahagian yang telah ditetapkan, siapa yang tetapkan? Allah telah tetapkan bahagian-bahagiannya. Ya. Okey, dalil yang kedua daripada hadis Nabi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhiqu al-fara'idha bi ahliha. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin." Muttafaqun alaih. Maksudnya, serahkanlah bahagian-bahagian pusaka yang telah ditetapkan itu kepada para pemiliknya. Apa-apa jua yang masih berbaki, maka serahkanlah bahagian itu kepada waris lelaki yang terdekat. Okey, tentang berbaki dan juga kepada waris lelaki terdekat, ini akan dikupas oleh Ustazah Al-Marjan nanti ya. Okey. Next, kita pergi kepada rukun faraid. Rukun faraid. Yang pertama ialah orang yang mewariskan harta. Orang yang mewariskan harta, tu kena ingat. Yang kedua, rukun yang kedua ialah waris mesti ada.
Yang ketiga, mesti adanya harta pusaka. So kena ada tiga-tiga ni barulah faraid boleh dilaksanakan. Tak ada salah satu, macam mana nak laksanakan? Dah. Okey, kita tengok Ustazah telah pun ringkaskan kepada perkataan O. O, orang yang mewariskan harta. W, waris. Dan juga H ialah harta. Senang nak ingat kan? Okey. Setakat ni boleh ke pelajar-pelajar? Boleh. Boleh Ustazah. Alhamdulillah. Okey, next kita pergi kepada syarat sah faraid. Syarat sah. Tadi rukun, ya. Daripada rukun O, W, H ini terbitnya syarat sah. Ya. Okey, kita tengok yang pertama. O ialah orang yang mewariskan. Apa dia? Dia punya syarat sah dia, iaitu kematian dia telah disahkan. Apa maksud kematian telah disahkan? Kematian yang telah disahkan ni maksudnya adalah sijil mati. Barulah kita boleh nak laksanakan ilmu faraid ni. Kalau contoh dia menghilang, tak jumpa-jumpa kan, kita tak boleh declare dia mati sehingga ada pihak yang berwajib telah mengesahkan bahawa dia telah meninggal. Tu kena ingat, ya. Okey, yang kedua, waris. Waris tu macam mana? Waris tu dia masih lagi hidup. Saat kematian, waris itu masih hidup. Dan yang kedua, waris tu syarat dia mesti tahulah status hubungan dia dengan si mati tu. Status hubungan macam mana, sama ada dia tu sebagai anak ke, dia sebagai bapa kepada si mati ke, dia sebagai bapa saudara ke dan sebagainya. Dia kena tahu, ya. Biasa kalau kita pergi ke pejabat pusaka, mereka akan minta nombor IC kita, kad pengenalan kita untuk menunjukkan bahawa kita ni ada hubungan dengan si mati. Okey. Next, yang ketiga ialah harta, H. Harta tu macam mana? Harta tu mesti dimiliki sepenuhnya oleh si mati. Ya. Jadi ingat ya, 3 syarat. Rukunnya 3 dan syaratnya penjelasan kepada rukun tadi. Okey. Okey, rasanya setakat tu sahaja pembentangan Ustazah tentang 2 objektif, dan 2 objektif lagi akan dibentangkan oleh Ustazah Al-Marjan. Sekian, terima kasih dan saya serahkan kepada moderator. Baiklah, Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Hafizah binti Fauzi atas perkongsian itu tadi. Ingat sahaja kepada rukun, ingatlah orang yang mewariskan, waris dan juga harta. Baiklah, untuk perkongsian yang lebih mendalam, majlis menjemput dan mempersilakan Ustazah Al-Marjan binti Musa untuk meneruskan objektif kedua dan juga ketiga. Dengan itu, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Al-Mannan, Al-Wahhab. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, anak-anak yang dikasihi sekalian, kita teruskan pembelajaran tentang faraid kita pada pagi ini dengan meneliti hikmah pensyariatan faraid. Ustazah bawa ke depan hikmah ni supaya bila kita dah cerita tentang cara pembahagian harta pusaka melalui faraid ni, kita tidak leka. Yang pertama. Yang kedua, supaya kita merasa lebih dekat dengan ilmu faraid, supaya kita akan rasa, bila kita kenal, kita akan rasa cinta dan kita akan rasa sayang kalau kita tidak melaksanakan faraid semasa membahagikan harta pusaka. Okey, kita tengok hikmah yang pertama. Iaitu yang pertama, menegakkan keadilan bagi pihak waris supaya tidak ditipu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Seperti mana yang kita sedia maklum, bila kita ada ilmu tentang sesuatu, tidak ada pihak yang tidak bertanggungjawab akan mampu menipu kita, kan? So, kat sini tugas kita sebagai orang yang punya ilmu, bagi pihak waris kita kena tegakkan keadilan bagi pihak mereka.
Okey, kita pergi yang kedua, iaitu menjamin kelangsungan hidup waris selepas kematian orang yang mewariskan harta, terutamanya bila waris yang ditinggalkan itu merupakan anak yatim. Okey, sekiranya harta mereka tidak sampai kepada mereka yang sepatutnya menerima harta tersebut, maka cuba bayangkan apa yang akan berlaku kepada anak yatim tersebut. Jadi Allah yang maha bijaksana telah menetapkan bahawa faraid ni memang akan menjadi penjamin kepada waris untuk meneruskan kehidupan mereka selepas kehilangan orang yang tersayang. Okey, kita pergi yang seterusnya, hikmah yang ketiga. Untuk mengelakkan berlaku pertelingkahan dalam pembahagian harta yang menjejaskan kebahagiaan dalam keluarga. Okey, bila kita melaksanakan perintah Allah ni dengan baik, insya-Allah semua hati-hati akan merasa akur dengan kehendak Allah, maka tidak ada lagi rasa tidak puas hati daripada mana-mana pihak. Bila tidak ada rasa puas hati, semuanya redha, insya-Allah pertelingkahan akan dapat dielakkan. Okey? So, hikmah yang keempat ialah mengekalkan kasih sayang dalam kalangan anggota keluarga. Kita boleh tengok daripada hikmah yang 3 di atas tadi. Bila yang 3 tu akan dilaksanakan, akan terlaksana, maka akan timbullah kasih sayang kekal selama-lamanya dalam kalangan anggota keluarga. Okey, anak-anak cuba tengok. Kalau anak-anak tengok dalam slide ini kan ada perbezaan warna tulisan tu. Okey, itu menunjukkan, warna biru tu menunjukkan huraian atau penerangan kepada hikmah. Okey, yang pertama. Yang kedua, mari kita tengok pula hashtag kat tepi ni. Okey, yang pertama, tegak keadilan. Hashtag kedua, jamin waris. Yang ketiga, elak pertelingkahan. Dan yang keempat, kekal kasih sayang. Cuba imagine dalam fikiran masing-masing, apakah kaitan antara 4 hikmah ini? Okey, betul. Apabila kita menegakkan keadilan, kita akan dapat menjamin hak waris. Dengan itu, pertelingkahan akan dapat dielakkan dan akan terhasillah kasih sayang yang berkekalan dalam kalangan keluarga. So, itulah dia hikmah pensyariatan faraid. Mudah-mudahan dengan pendedahan ini anak-anak akan rasa sayang sekiranya kita tidak melaksanakan ilmu faraid yang telah disyariatkan kepada kita untuk menjaga kebajikan kita. Bukan satu pihak. Allah nak jaga kebajikan kita ni untuk semua sekali. Okey. So, kita akan teruskan pembelajaran kita dengan objektif yang keempat, iaitu jenis-jenis waris dan cara pembahagian harta pusaka. Okey, kalau kita tengok di sini ada 2 jenis waris. Okey, daripada sini Ustazah minta anak-anak beri perhatian kepada warna-warna yang digunakan dalam slide ini. Okey. Waris yang pertama ialah ashabul furud. Ashabul furud, ya, ashabul furud. Okey, warna apa? Hijau. Kenapa? Tunggu. Lepas ni nanti Ustazah terangkan. Okey, waris yang kedua pula ialah asabah. Okey, asabah warna biru. Okey, nanti penjelasan lepas ni juga. Okey, so kita pergi next. Okey, ashabul furud. Siapakah dia ashabul furud? Jangan lupa warna hijau. Okey, mari kita berkenalan dengan ashabul furud. Ashabul furud ialah waris yang menerima harta pusaka mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Cuba perhatikan tempat-tempat yang Ustazah tekan suara tu, maksudnya ada makna tu ya. Okey, sekali lagi kita tengok ashabul furud ialah waris yang menerima harta pusaka mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey,
Ashabu ni ialah, maksud ashabu ialah waris yang menerima harta pusaka. Manakala furud pula maksudnya ialah kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Apakah kadar-kadar yang telah ditetapkan oleh syarak tu? Okey, kadar-kadar. Maksudnya furud. Furud ni sebenarnya kalimah jamak. Dalam bahasa Arab ia menunjukkan kata jamak, iaitu menunjukkan bilangan yang lebih daripada 2. Okey. Cuba kita tengok di sini. Okey, ini adalah kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Dalam bahasa Arabnya ialah furud. Furud ni bila banyak? Bila satu kadar kita sebut fardun. Okey, so 1/2 ini ialah fardun. 1/4 fardun. 1/8 fardun. 1/3 fardun. Okey, dah dengar suara ikut? Okay, next 2/3 pun fardun dan yang terakhir 1/6 fardun. So, antara gabungan semua fardun ni, itulah dia furud. Okay, kita teruskan dengan jenis waris yang kedua iaitu asabah. Okay, siapakah asabah? Asabah ialah waris yang menerima baki harta pusaka selepas dibahagikan kepada ashabul furud. Okey. Waris yang menerima baki harta pusaka. Okey, jadi ingat asabah, ingat baki. Okey. Asabah ni ialah golongan yang tidak ditentukan kadar harta pusaka untuk mereka. Tetapi mereka berhak dan mereka layak. Jadi hak mereka akan ditentukan selepas dibahagikan kepada ashabul furud. Nanti tengoklah ada berapa baki yang tinggal. Itu ialah untuk asabah. Okey. Asabah terbahagi kepada beberapa jenis pula. Okey, cuba lihat. Kat sini ada 3 jenis. Ada warna-warna yang berbeza. Cuba lihat perhatikan warna yang Ustazah gunakan di sini. Okey, untuk asabah yang pertama, Ustazah gunakan warna biru. Anak-anak tentu sudah sedia maklumkan warna biru ni biasanya sesuai dan sinonim dengan siapa? Ya, betul. Sesuai dan sinonim dengan kaum lelaki. Jadi kita tengok siapakah yang dimaksudkan dengan asabah bin nafsi. Okey. Asabah yang pertama ialah asabah bin nafsi. Okay, siapakah asabah bin nafsi? Asabah bin nafsi ialah waris yang terdiri daripada kaum lelaki. Okey, kaum lelaki. Warna biru kan? Okey. Siapakah contoh asabah bin nafsi? Yang tu tunggu. Lepas ni kita berkenalan dengan mereka. Okey, kita lihat dulu jenis asabah yang kedua, iaitu asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi ialah waris perempuan dengan sebab ada waris lelaki. Kat sini kita lihat ada pasangan kan, ada partner. Asabah bil ghairi ni warna apa ni? Ya, warna pink. Okey, kalau kita lihat kat sini pun ya, kalangan waris perempuan dengan sebab ada waris lelaki. Okey, so jenis asabah yang ketiga ialah asabah ma'al ghairi. Ma'al ghairi. Asabah ma'al ghairi
iaitu waris perempuan dengan sebab ada waris perempuan yang lain. Okey. Warna untuk asabah ma'al wairi ialah warna pink juga. Sama dengan warna asabah bil wairi. Okey, senang kita nak kenal pasti kan, sama-sama perempuan. Cuma yang ni pasangannya waris lelaki. Yang ni partnernya ialah waris perempuan yang lain. Okey. Banyak saudara mara, waris-waris yang berhak mendapat harta pusaka. Inilah dia semua sekali bila kita kumpulkan dalam bentuk pokok ataupun family tree ini, kita akan dapat lihat status hubungan waris-waris ini dengan si mati. Okey. Okey, anak-anak cuba beri perhatian kepada warna dan bentuk. Okey, yang berbentuk segi empat ini, okey, cuba lihat. Okey, nanti kita lihat siapa yang berada dalam bentuk segi empat. Okey, kita lihat kepada warna biru dulu ya. Okey. Warna biru yang pertama ialah ayah. Okey. Ayah siapa? Ayah si mati. Okey. Semua status hubungan waris mesti dikaitkan dengan si mati. Sebab apa? Sebab harta ni harta si mati. Okey. So, kategori asabah bin nafsi yang pertama ialah ayah. Ayah si mati. Okey, yang kedua ialah datuk. Datuk siapa? Datuk si mati. Datuk ni ialah ayah kepada ayah si mati. Okey. Kategori asabah bin nafsi yang ketiga ialah anak lelaki. Anak lelaki si mati. Okey. Seterusnya yang keempat ialah cucu lelaki. Cucu lelaki si mati ini mestilah anak kepada anak lelaki si mati. Okey. Seterusnya yang kelima. Kategori asabah bin nafsi ialah saudara lelaki kandung. Okay. Next, yang keenam ialah saudara lelaki sebapa. Okay, seterusnya kita lihat. Naik atas, yang ke 7 ialah bapa saudara kandung. Okey. Yang ni asabah bin nafsi yang ke-7. Seterusnya nombor 8, bapa saudara sebapa. Ya. Okey. Kita turun ke bawah pula untuk kategori asabah bin nafsi yang seterusnya yang ke-9 ialah anak lelaki kepada bapa saudara kandung. Turun ni anak yang ni. Okey, last sekali dalam kategori asabah bin nafsi ialah anak lelaki kepada bapa saudara sebapa. Okey, cukuplah 10 individu dalam kategori asabah bin nafsi. Sebagaimana yang terkandung dalam buku teks KSSM tingkatan 5 untuk tahun 2021. Okey, selesai asabah bin nafsi. Sekarang kita nak lihat pula bulat-bulat yang berwarna pink.
So, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang warna pink tadi siapa? Ya, betul. Asobah bil ghairi. Jangan salah sebut. Asobah bil ghairi. Okey. So, siapakah golongan asobah bil ghairi? Tadi Ustazah ada sebutkan ada partner ni asobah bil ghairi. So, golongan pertama dalam kategori asobah bil ghairi ialah anak perempuan si mati. Okey, anak perempuan si mati. Siapakah partner anak perempuan si mati? Okey, ni tak partner dengan yang jauh-jauh ya. Okey, anak perempuan si mati, partnernya anak lelaki. Okey, ini yang pertama. Seterusnya yang kedua ialah cucu perempuan. Okey, cucu perempuan daripada anak lelaki si mati. Okey, so siapa partner cucu perempuan? Okey, cucu lelaki. Okey. Seterusnya, yang ketiga ialah saudara perempuan kandung. Okey, partnernya yang atasnya ni ialah saudara lelaki kandung. Dan individu yang terakhir dalam kategori asobah bil ghairi ialah saudara perempuan sebapa dan pasangannya ataupun kembarnya, maafkan Ustazah, partnernya ialah saudara lelaki sebapa. Okey, anak-anak ada perasan sesuatu tak? Kan, betul. Jadi, asobah bil ghairi ni partnernya ialah individu yang sama peringkat, sama pangkat dalam keluarga, sama tahap. Anak dengan anak, cucu sama cucu, saudara kandung sama saudara kandung, saudara sebapa bersama saudara sebapa juga. Okey. Dah selesai asobah bil ghairi yang warna pink. Nampaknya yang warna pink yang dalam bulatan dah sebut dah semua. Manakah dia asobah ma'al ghairi? Okey. Ada lagi ke? Ada. Kat mana mereka berada? Ada kat sini juga. Okey. Ingat tadi kan? Asobah ma'al ghairi ialah waris perempuan bila ada waris perempuan yang lain. Okey. Yang perempuan yang ada di sini yang berwarna pink hanya ada 4 golongan ini sahaja. Jadi mereka akan menjadi asobah ma'al ghairi dengan sesama mereka. Okey, mari kita pecahkan 2 bahagian. Mereka berempat ni kita pecahkan kepada 2 bahagian. Yang dekat hubungan dengan si mati ni, kita letak mereka dalam kategori di sini. Ya, okey. Yang jauh sikit ni kita namakan mereka orang di sana. Okey, so siapakah asobah ma'al ghairi? Okey, asobah ma'al ghairi, individu yang pertama di sini ialah saudara perempuan kandung. Apabila ada anak perempuan atau cucu perempuan. Okey, anak-anak kena ingat atau, bukan dan. Maksudnya salah seorang daripada anak perempuan. Kalau ada anak perempuan lah. Kalau tiada anak perempuan ketika itu, so asobah ma'al ghairi ialah saudara perempuan kandung bersama cucu perempuan. Okey. Begitu jugalah dengan asobah ma'al ghairi yang kedua, iaitu saudara perempuan sebapa
akan jadi asabah ma'al ghairi bila ada anak perempuan atau cucu perempuan. Okey. So bereslah bahagian asabah. Kita dah sebut semua 3 jenis asabah. Asabah bin nafsi, asabah bil ghairi dan asabah ma'al ghairi. So, yang warna hijau ni yang kita belum lagi berkenalan ni, siapakah mereka? Okay. Mereka ni warna apa ni? Hijau. Warna hijau tadi merujuk kepada ashabul furud. Okey, jumlah semua sekali waris yang berhak di sini ialah, cuba kira ada berapa? 17, yes, yang ni last, 17. Okey, sebenarnya anak-anak, ada kalangan asabah ni yang juga turut menjadi ashabul furud. Bila mereka menjadi ashabul furud? Apabila mereka menerima harta pusaka mengikut kadar yang ditentukan. Okey, nanti kita tengok ya. Maksudnya mereka ni berada dalam 2 alam. Okey. Tapi ada yang memang kekal sebagai asabah. Okey, pun nanti kita tengok juga bila kita lihat pembahagian harta pusaka. Okey. Anak-anak, status waris ni tadi kita ada belajar kan, syarat waris ni mestilah masih hidup. Okey, jadi bilakah masanya kita nak pastikan waris-waris ni hidup? Okey, saya tanya tu, bilakah masanya kita nak pastikan waris-waris ni hidup? Okey, cuba teka. Ustazah bagi jawapan lah, bagi pilihan jawapan. Yang pertama, semasa semasa kematian. Mesti matilah. Okey. Pilihan jawapan yang kedua, semasa pembahagian harta. Okey, betul. Anak-anak ni memang pintar sekali. Okey, kita perlu memastikan waris-waris ni hidup ada semasa kematian. Kenapa perlu dipastikan hidup semasa si mati meninggal? Kerana mungkin sahaja dalam kalangan ahli-ahli waris yang layak ni, bila kita melaksanakan pembahagian harta, mungkin 2 minggu selepas kematian si mati ni, mungkin ada kalangan mereka yang layak menerima harta pusaka ni menyusul kemudian selepas si mati. Mungkin ada cerita kita dengarkan berselang 2 jam, berselang 2 hari, 2 minggu dan sebagainya. Jadi waris-waris ni walaupun semasa pembahagian harta mereka sudah tiada, tetapi sebenarnya mereka masih layak. Kenapa? Kerana mereka nanti ada waris-waris mereka sendiri pula. Okay, jadi kita tidak boleh abaikan hak-hak tersebut. Okey, yang kedua, Ustazah suka nak ingatkan. Mungkin ada anak-anak nak tanya kan, Ustazah tadi kan asabah bil ghairi kan macam mana nak bagi? Okey, saya dengar kita kena bagi lelaki lebih daripada perempuan. Betul tu. Okey, bila waris ni dalam kategori asabah bil ghairi, kita bagi contohnya anak perempuan dengan anak lelaki. Jadi nisbah pembahagian harta pusaka untuk mereka ialah 2:1. Kenapa lelaki dapat lebih? Kenapa perempuan dapat kurang? Okey, anak-anak kena ingat dalam Islam ni bila ada hak, ada tanggungjawab. Ya, maksudnya bila ada kategori waris yang berhak mendapat hak yang lebih,
Maksudnya Allah nak sampaikan di sini mereka mempunyai tanggungjawab yang besar. Ya, so jangan gaduh-gaduh. Mimma qalla minhu aw kathur. Allah kata kan, Allah dah cakap, kita dah tengok dah ayat tadi. Okey, sedikit ataupun banyak itulah bahagian setiap waris. Okey, seterusnya kita nak pastikan ramai-ramai waris yang ada ni kan. Semua orang layak dapat. Ya, betul semua orang layak dapat. Tapi semua orang dapat ke? Pada satu-satu masa, pada satu-satu kes kematian semua orang dalam ni dapat ke Ustazah? Okey, sebenarnya kita dah baca ayat tadi kan. Macam mana kita nak pastikan siapa yang berhak? Siapa yang lebih berhak? So, yang lebih berhak ialah mereka yang berada di dalam bulatan ini. Okey. Jadi Ustazah Hafizah ada baca hadis kan, kena bahagikan kepada ashabul furud dahulu. Fama baqiya, kalau ada baki, fahuwa li'aula rajulin zakarin. So dalam konteks ini, orang lelaki yang paling dekat ialah ayah dan anak lelaki. Okey, sebenarnya kan, bila ada anak lelaki ataupun ayah, harta berada dalam lingkungan kalangan mereka yang ini sahaja. Ini powernya anak lelaki dan ayah. Salah seorang daripada mereka ada pun dah memadai. Okey. Ada tak soalan berbangkit lagi kat sini? Okey, Ustazah, kalau ada anak lelaki ni ada cucu lelaki, dia jadi tak asabah dengan anak perempuan? Tak ada. Dia dapat tak nanti hak? Okey, nanti kita lihat. Tapi dia memang tak akan kacau hak anak perempuan ni. Okey, tak akan kacau hak anak perempuan walaupun nanti mungkin dia akan jadi asabah dan akan dapat harta pusaka. Harta bahagian anak perempuan ni, cucu lelaki, tak akan ganggu. Okey. Berapakah bahagian asabah ma'al ghairi? Ustazah tak sebut lagi tadi. Ustazah bahagian untuk asabah bil ghairi dah 2:1. Ma'al ghairi dapat berapa? Adakah 2:1 juga? Ataupun 1:1? Okey, soalan yang baik sekali. Mari kita tengok sekejap ya. Untuk saudara perempuan kandung yang menjadi asabah ma'al ghairi dengan siapa tadi? Anak perempuan. So, mereka akan dapat berapa? Mereka kan asabah, kan? Masa tu mereka adalah asabah. So, bahagian mereka ialah baki. Bukan share ya dengan anak perempuan. Selepas diberikan kepada anak perempuan, berapa baki yang ada? Inilah bahagian untuk mereka. Okey. Mungkin ada juga yang nak tanya ni, tak puas hati ni Ustazah, saya ni anak lelaki kepada anak perempuan si mati. Memang tak dapat dia Ustazah. Memang tak dapat nak. Anak-anak semua memang tak dapat. Ya. Untuk anak perempuan ni macam ni je lah. Tak ada turun-turun ke bawah. Tak ada ke? Jangan. Allah Maha Bijaksana. Allah sebut 2 kali lagi kan. Wallahu alim. Wallahu alimun halim. Sekali Allah sebut. Yang pertama. Yang kedua Allah sebut innallaha aliman hakimah. Inilah sebenarnya tanda kebijaksanaan, ketelitian dan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kenapa Ustazah kata macam tu? Kita kan anak kan? Kita kan ada ibu. Kita pun ada ayah. Jadi kalau kita tak ada bahagian semasa dalam
pihak ibu kita, semasa pihak ibu kita, okey, ada kematian di sebelah ibu kita, nanti bila ada kat sini bahagian ayah, kita berada di sini. Okey, nampak tak? Jadi sebenarnya memang adil. Allah teliti dah semua tu. Jangan susah-susah. Jangan susah-susah hati. Okey, ada juga yang tanya, kalau si mati tu ada anak, ayah dengan ibu tak adalah berhak dapat harta pusaka. Jangan. Semua yang ada dalam bulatan ini layak. Kenapa nak bagi kepada ibu dan ayah lagi? Anak-anak kan dah ramai. Allah pun dah jawab juga. Dalam surah An-Nisa juga Allah dah sebut. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, kamu sendiri tidak tahu siapakah di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya kepada kamu. Allah jelaskan dan Allah tegaskan, Allah Maha mengetahui. Okey, jadi segala yang Allah dah takdirkan, dah tetapkan dalam sistem faraid ini ialah memang yang terbaik untuk semua. Okey, so kita nak sambung kepada perbincangan seterusnya. Okey, mereka adalah waris utama. Okey. Yang pertama ayah, 2 ibu, 3 suami, 3 anak lelaki, 4 anak perempuan, 5 suami, 6 isteri. Yang kat luar ni tunggu deh. Okey, so Ustazah nak tanya ni. Cuba tengok yang dalam bulatan ni. Ustazah nak tanya satu soalan ni. Berapakah bilangan waris yang paling maksimum? Maksudnya paling ramai setiap kali berlakunya kematian. Cuba tengok yang dalam bulatan ni. Setiap kali berlaku satu-satu kematian, berapakah bilangan waris yang paling ramai akan menerima harta pusaka? Okey, jawapannya. Okey, ada yang jawab 6. Ada yang nak jawab tu? 6 Ustazah. Okey, ada yang jawab 6. Okey, orang yang jawab 6 ni memang pandai. Sebab apa pandai? Sebab dia tengok kat sini kan, dah jelas memang ada 6 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada nombor lagi. Okey, tapi saya rasalah, Ustazah rasa ada yang jawab 5. Yang jawab 5 ni ialah orang yang bijak. Sebab apa? Dia pandai baca data. Kalau ada 6 orang yang menerima harta pusaka ni, agak-agak siapakah yang berada dalam bulatan putih ini? Okey. So, salah seorang daripada yang 6 orang ini sepatutnya berada di sini. Okey. Kalau tak ada si mati, kita tak perlu bahagikan harta. So, sekiranya suami yang ada kat sini, yang putih ni suami, so suami ni tak adalah kat sini. Jadi yang tinggal ada berapa orang lagi? Ayah, ibu, isteri, anak perempuan dan anak lelaki. Jadi ingat ya anak-anak, setiap kali berlaku kematian, suami dan isteri ni memang tak akan ada bersama-sama. Mereka akan terikat dengan ikrar. Sehidup, semati. Maksudnya seorang hidup, seorang mati. Okey, faham tak? Okey, nanti kita tengok seterusnya. Ada soalan kat situ? Tiada. Okey, so kita teruskan dengan pembahagian harta pusaka. Kita nak bagi dah ni. Nak tengok bahagian ayah ada berapa, bahagian ibu dapat berapa dan seterusnya. Okey, kita tengok dulu pembahagian harta pusaka untuk ayah. Kalau anak-anak rajin meneliti Al-Quran, so anak bukalah surah An-Nisa dan tengok ayat yang ke-11. Dalam ayat tersebut Allah menyatakan dengan jelas
pembahagian harta pusaka untuk ayah. Okey, ada 3 keadaan ayah akan menerima harta pusaka. Okey, 1, 2, 3. Okey, kita tengok perincian berikut. Okey, untuk ayah. Ayah siapa? Ayah si mati. Okey. Keadaan yang pertama. Maksudnya ayah menerima harta pusaka tu yang pertama 1/6. Bila ada anak lelaki. Okey, nampak ada anak lelaki, ayah dapat 1/6. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan ada anak lelaki? Adakah anak lelaki itu hanyalah anak lelaki ataupun cucu lelaki dikira anak lelaki? Okey, jom kita tengok. Okey, sekiranya si mati ada anak lelaki, okey itu mudah. Ini nampak dengan jelas lah si mati ada anak lelaki, jadi ayah berhak dapat 1/6. Tapi apa yang akan terjadi sekiranya si mati ni tak ada anak lelaki, tapi anak lelaki dia ada anak lelaki. Maksudnya cucu lelaki daripada anak lelaki. Okey. Bila ada cucu daripada anak lelaki ni, so cucu ni akan replacekan tempat anak lelaki ni. Okey. Okey, apa maksud replace? Ganti tempat kan? Apa maksud ganti? Maksudnya si mati ni ada anak. Terus bila si mati ada anak lelaki, tak ada anak lelaki tapi ada cucu lelaki. Jadi bahagian untuk ayah ialah 1/6. Boleh dapat tak? Boleh? Okey, kita teruskan. Okey. Bila si mati ada anak perempuan, ayah dapat 1/6 plus asobah. 1/6 tu ashabul furud dah. Lepas tu ayah dapat lagi. Kalau ada baki ayah dapat. Okey, bila si mati ada anak perempuan sahaja. Okey, masa tu tak kiralah sama ada si mati ni memang tak ada anak lelaki ataupun dia ada anak lelaki tapi telah meninggal dunia terlebih dahulu. Okey, so tinggal anak perempuan. Okey, sama juga macam tadi seperti yang Ustazah dah terangkan tadi, sekiranya ketika kematian tiada anak perempuan si mati tetapi ada cucu perempuan daripada anak lelaki. Tengok warna yang telah Ustazah blurkan ni menunjukkan mereka ni dah tak ada. Tapi ada tinggal anak cucu perempuan. So seperti cucu lelaki yang replace tempat anak lelaki tadi, cucu perempuan pun akan replace tempat anak perempuan. Dia bukan replace tempat anak lelaki perempuan sama perempuan. Okey, maksudnya bila ada anak perempuan, ayah si mati akan dapat 1/6 plus asobah. Sekiranya ada cucu perempuan, tak ada anak ni, sama juga ayah akan dapat 1/6 plus asobah. Boleh dapat? Okey, sabar. Banyak lagi kita nak belajar ni. So kita tengok bahagian ayah yang ketiga. Okey. Si mati tiada anak. Tiada anak lelaki, tiada anak perempuan. Cucu lelaki pun tak ada. Cucu perempuan pun tak ada. Memang tak ada anak lah. Okey, so berapakah bahagian ayah? Ayah dapat asobah. Apa maksud asobah tadi? Yes, baki. Okey. So berapa bahagian ayah? Sabar. Bila kita kira yang ashabul furud, baru kita tahu ayah dapat berapa. So sabar ya. So kita tengok next. Maksudnya dah habislah ni pembahagian harta pusaka untuk ayah. Ada berapa bahagian tadi? Ada 3 keadaan ayah mendapat harta pusaka. So kita akan lihat bahagian ibu pula.
warna hijau. Warna hijau menunjukkan ashabul furud. Cuba tengok bahagian ibu ni semuanya ada pecahan. Kan? Maksudnya ibu memang menerima harta pusaka sebagai ashabul furud. Okey, kita tengok perinciannya seterusnya. Okey. Cara yang pertama bahagian ibu ialah 1/3. Bila ibu dapat 1/3? Sekali lagi Ustazah nak ingatkan, ibu si mati. Okey, ibu si mati akan mendapat 1/3 daripada harta pusaka apabila si mati tiada anak. Cuba tengok. Semuanya dah kabur kan? Maksudnya tak ada anak ni. Tak ada anak perempuan tak ada, anak lelaki tak ada, cucu lelaki tak ada, cucu perempuan pun tak ada. Ustazah boleh tak kalau anak perempuan tu ada anak? Tak boleh. Itu keistimewaan faraid. Okay, anak perempuan ni tak dikira sebagai waris yang berhak. Okay, kita kira yang bahagian sini sahaja ya. Okey, tak ada anak. Dapat 1/3 untuk ibu. Ataupun ada saudara seorang. Saudara ni saudara. Saudara siapa? Saudara si mati. Okey, mana-manalah antara 4 kategori ni. Seseorang aja. Sama ada saudara perempuan seibu sebapa saja. Okey, dengan itu ibu akan mendapat 1/3. Okey, boleh? 1/3 untuk ibu jika si mati tiada anak atau si mati ada seorang saudara. Okey, next. Yang kedua, ibu akan mendapat 1/6 bila si mati ada anak. Okey, ada anak beres kan? Okey, si mati ada anak, tak kira lah berapa orang. Seorang, 2. Okey, bila ada anak, yang bawah ni tak diambil kira dah lah ya. Okey, bila tak ada anak, barulah kita tengok ada tak cucu lelaki, ada tak cucu perempuan. Kalau ada, okey. Si ibu akan dapat 1/6. Ataupun dia tak ada anak. Si mati memang tak ada anak. Okey. Tapi si mati ada 2 orang saudara. Okey, bila si mati ada 2 orang saudara, ibu si mati akan dapat 1/6. Boleh? 1/6. Alhamdulillah, bagus anak-anak ustazah ni memang pandai. Okey, so kita tengok yang ketiga untuk ibu. Okey, yang ni special sikit. Bila si mati hanya meninggalkan ayah, ibu dan suami atau ayah, ibu dan isteri. Ada 3 orang ni je. Okey, tak ada anak, tak ada saudara. Okey, berapakah bahagian untuk ibu si mati? 1/3 daripada baki, bukan 1/3 daripada harta keseluruhan. Dah baki, bila dah bagi kepada ashabul furud yang lain, ada baki. Okey, untuk ibu 1/3 daripada baki tersebut. Boleh? Okey, alhamdulillah, kita teruskan. Okey, untuk suami. Suami pun warna hijau. Maksudnya suami pun kategori ashabul furud. So, bahagian untuk suami Allah jelaskan dalam Suratun Nisa ayat yang ke-12. Okey, boleh rujuk lepas ni. Jadi, untuk suami ada 2 je keadaan. Alhamdulillah, tak banyak sangat ingat kan? Mudah je untuk suami. Benchmarknya ialah ada anak ke tak ada anak. Okey, bila tiada anak dapat 1/2. Bila ada anak dapat kurang sikit 1/4. Boleh? Ada anak 1/4, tak ada anak 1/2. Untuk siapa tu? Suami. Suami siapa? Suami si mati. Okey, perinciannya. Sebenarnya penjelasan ni sama dengan yang Ustazah dah jelaskan tadi. Macam mana kita nak pastikan si mati ni ada anak ke tak ada anak kan? Okey, sama.
Maksudnya bila tak ada semua ni, so suami si mati akan menerima 1/2. Bila ada anak, suami akan menerima 1/4 bahagian. Jangan salah faham ya. Jangan nampak, oh ada anak, ada cucu. Sama ada. Okey, Alhamdulillah. Seterusnya untuk isteri. Okey, si mati. Untuk isteri sama juga Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12 tentang hak isteri dalam harta pusaka si mati. Okey, berbeza sikit dengan suami. Tips kat sini kita boleh nampak tips pembahagian harta pusaka melalui faraid ni ialah hak untuk lelaki lebih daripada hak untuk perempuan. Orang perempuan sabar, jangan nak menunjukkan rasa tidak puas hati, sabar, ada penerangan. Okey, kita tengok dulu bahagian harta pusaka untuk isteri. Bila si mati tiada anak, bahagian untuk isteri ialah 1/4. Kalau si mati ada anak, 1/8. Boleh banding tak dengan hak untuk suami tadi? Nampak kan? Okey, separuh bahagian suami. Okey, sama jugalah penjelasan macam tadi. So kita boleh pergi laju juga kat sini lah. Okey, bila si mati tiada anak, isteri akan menerima 1/4. Dan sekiranya si mati ada anak, isteri si mati akan menerima 1/8 dari bahagian harta pusaka. Dah berapa waris kita bincang? Ayah, ibu, suami, isteri dah 4. Tinggal berapa lagi? 2. Alhamdulillah. Okey. So kita teruskan dengan si Pinky ni. Siapakah si Pinky? Comel tak? Pakai baju pink kan. Okey, sinonim lah dengan kita yang memang puteri Islam. Okey, so pembahagian seterusnya ialah untuk anak perempuan si mati. Okey, pembahagian untuk anak perempuan si mati ni Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11 bersama-sama dengan penjelasan tentang pembahagian harta pusaka untuk siapa tadi? Ayat 11. Ayah dan ibu. Okey, bijak anak-anak. Okey, so ada 3 keadaan anak perempuan si mati menerima harta pusaka. Yang pertama, saya teruskan dengan perincian. Next. Okey, yang pertama, anak perempuan si mati akan menerima 1/2 daripada harta pusaka. Wah, banyak tu, separuh. Bila anak perempuan ni ada seorang je. Seorang ni kan. Okey, so anak perempuan ni akan dapat 1/2. Seterusnya, yang kedua, bila si mati ada anak perempuan tapi tengok ni berderet ni ramai kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, semua rupa sama. Okey, bila si mati ada anak perempuan 2 orang atau lebih, 2 orang atau lebih, so mereka akan berkongsi 2/3 daripada bahagian faraid. Kalau ada 2 orang, 2/3 bagi 2. Kalau ada 6 orang, 2/3 bahagilah dengan 6 orang. Boleh? Okey, kita teruskan. Sekiranya si mati ada anak lelaki, ada anak perempuan, ada juga anak lelaki. Jadi berapakah bahagian untuk anak perempuan? Tadi kita dah lalu kan, warna pink menunjukkan asabah bil ghairi. So dalam asabah bil ghairi, cara pembahagiannya ialah mengikut nisbah 2 nisbah 1. 2 untuk siapa? Untuk lelaki. Lelaki kan dapat lebih. 1 untuk anak perempuan. Okey.
sudah kita jelaskan pembahagian untuk ayah, ibu, suami, isteri dan anak perempuan si mati. Tinggal lagi seorang je yang dalam bulatan tadi yang kita belum ceritakan. Berapakah bahagian untuk anak lelaki si mati? Suspend ni. Anak lelaki si mati warna biru. So dia adalah asobah. Asobah apa dah warna biru? Bin nafsi. Asobah bin nafsi. Ya, betul. Okey, ni masing-masing dah suspend dah ni. Okey, sebelum kita meneruskan dengan menerangkan tentang bahagian untuk anak lelaki, kita beri laluan kepada soalan sekiranya ada. Ustazah, ada satu soalan daripada Muhammad. Muhammad, okey. Anak laki-laki kan dapat asobah. Ya. Agak-agak ada tak berlaku kemungkinan tiada baki untuk asobah? Jelas tak? Sebab tadi kita kata asobah, alhamdulillah jelas tak. Terima kasih kepada Muhammad. Cantik soalan Muhammad. Okey. Kalau saya jadi Muhammad pun saya akan tanya, suspend kan? Ada tak baki ni? Okey, sebenarnya kan, percaya tak dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah kan maha bijaksana. Cara Allah mengira tu mestilah cara yang tepat, yang terbaik. Okey. Saya akan jawab soalan ni sambil-sambil meneruskan penerangan tentang bahagian harta pusaka untuk anak lelaki. Okey, ini bahagian untuk anak lelaki. Wah, rupanya ini baki tadi. Bunyi baki-baki. Seluruh harta. Best tak? Okey. Sekiranya si mati tiada anak perempuan. Jangan cepat sangat. Kita kena pastikan status semua waris dulu. Sekiranya tiada anak perempuan, maka anak lelaki si mati akan menerima seluruh harta pusaka tersebut. Boleh nampak? Maksudnya kat sini si mati ni hanya ada anak lelaki sahaja. Tak ada suami atau isteri, tak ada ayah, tak ada ibu, tak ada juga anak perempuan. Tinggal dia seorang sahaja waris yang berada dalam bulatan tadi. Okey, jadi anak lelaki ni akan mendapat seluruh harta pusaka. Okey, tapi sekiranya ada anak perempuan, anak lelaki si mati akan menerima asobah. Seperti yang Ustazah dah jelaskan masa anak perempuan si mati tadi, sama juga. Bila ada anak perempuan, anak lelaki akan mendapat harta pusaka menerusi asobah dengan nisbah 2, nisbah 1. 2 untuk I, 1 untuk you. Okey. So saya belum menjawab soalan tadi. Kita jawab soalan di sinilah. Okey, kat sini kita boleh jawab soalan Muhammad tadi. Muhammad, sila beri perhatian. Okey, bila dah bagikan semua ni, ada tak kemungkinan anak lelaki ni dah tak ada baki dah untuknya? Okey anak-anak, alhamdulillah, insya-Allah sekiranya waris yang berada dalam bulatan ini, maksudnya 6 orang ni, insya-Allah ada baki untuk dia. Tetapi sekiranya waris di luar bulatan ini yang menggantikan tempat waris dalam bulatan, ada kemungkinan tak ada baki. Okey, tak semestinya tak ada, tak semestinya ada. Kena tengoklah pembahagian untuk ashabul furu' semua sekali dulu, baru boleh tengok ada baki ke tak ada. Okey, next. Okey, kita dah nak masuk kajian kes. Pernah tengok tak kajian kes dalam buku teks tu? Dah pernah buat tak? Boleh jawab tak? Okey, kita tengok kajian kes. Kajian kes yang pertama. Seorang lelaki meninggal dunia dan mempunyai
1 isteri, 2 bapa, yang 3 si mati ada anak perempuan dan yang keempat ada seorang cucu lelaki iaitu daripada anak lelaki. Okey, cuba kira sekejap. Ustazah bagi masa 1 minit, cuba kira. Ingat tak? Okey, sementara awak buat kira-kira tu, Ustazah nak pesan, sekiranya ada soalan berbentuk kajian kes dalam peperiksaan SPM nanti, Ustazah cadangkan supaya anak-anak jawablah dalam bentuk tabel ataupun jadual macam ni supaya kita mudah nampak. Dan Ustazah ada tambah satu aspek ni sebab supaya kita mudah ingat dan alert. Betul tak? Yang kita letak bahagian untuk waris-waris ni. Okey. Dah ada jawapan? So kita tengok jawapannya. Okey. So isteri. Kita nak tengok yang mana dulu ni? Okey, branch mark kita ialah anak. Ada anak ke tak ada anak? Okey. So isteri ada anak ni. So isteri berhak dapat 1/8 sebab ada anak. Siapa yang ada anak? Si mati. Mati. Okey, pandai. Katakanlah isteri yang si mati ni dia tak ada anak tapi ada anak daripada isteri yang terdahulu. Nak kira ada anak ke tak ada anak? Ada anak sebab kita tengok anak si mati. Ya? Anak si mati. Ingat tadi Ustazah dah cakap, Ustazah ada pesan apa-apa kita kena kaitkan dengan si mati. So siapa yang ada anak di sini? Si mati. Jadi isteri dapat berapa? 1/8. Okey. Bapa pula? Bapa? Anak. Dan perempuan ada cucu lelaki. Jadi nak kira macam mana ni? Okey, sebab ada cucu lelaki daripada anak lelaki si mati, jadi adalah anak lelaki kan? Tadi kan replace tempat anak. Okey, jadi bapa dapat 1/6. Okey, tak ada asabah. Okey, yang ketiga ialah anak perempuan. Ada seorang. So berapa? Ni seorang. Cluenya seorang. Bahagian untuk anak perempuan ialah 1/2. Ya, betul. Okey, kita tengok pula cucu lelaki dapat berapa. Asabah bin nafsi sebab tak ada cucu perempuan. Kalau ada cucu perempuan, jadi asabah bil ghairi. Lagipun dia ganti anak lelaki. Okey. Satu tips saya nak kongsikan di sini ialah dalam satu-satu kes kematian, tidak akan berkumpul dua asabah bin nafsi dalam satu-satu masa. Okey, sekiranya anak rasa confused ni, nak 1/6 plus asabah ke, nak asabah bin nafsi, nak 1/6 plus asabah ke, nak asabah saja ke, nak 1/6 je. Okey, tengok ada cucu lelaki ni bila tak ada anak lelaki dia replace, so kat sini dah asabah. Jadi bila dah kat sini asabah, dah tak boleh dah asabah kat tempat lain. Okey, itu tips ya. Okey, ada soalan tak kat sini? Jelas ke tak jelas? Jelas. Alhamdulillah. Okey, kita nak masuk ke zon tambahan dah ni. Okey, sisipan bonus 1. So ini adalah termasuk dalam info tambahan. Okey, saya sebutkan peringatan sisipan ini adalah info tambahan dan tidak termasuk dalam sukatan KSSM. Okey, kenapa kita nak masukkan juga info tambahan ni? Sebab sikitlah lagi kita nak tahu macam mana nak kira harta pusaka ni bahagian masing-masing. So kalau tinggal yang sikit ni, Masya Allah, serugi pula. So kita tengok seterusnya. Jom, kita cuba kira. Next. Okey, ingat lagi tak tadi Ustazah dah paparkan slide ni? Okey, apa yang menarik perhatian di sini? Ini bahagian.
Okey, perhatikan. Ustazah selalu guna nombor ni. Adakah ada tak pecahan-pecahan lain dalam harta pusaka ni, dalam faraid? Okey, sebenarnya kalau kita buat pemerhatian tadi, hanya inilah kan pecahan-pecahan yang ada. 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6. Okey, macam mana kita nak kira? Kita kena ada pengatas. Ataupun dalam istilah faraid disebut asal masalah atau pengatas. Dalam kira-kira matematik awak kira awak letak pembawah kan. Bezanya yang ni pengatas. Okey, kita bahagikan pecahan-pecahan ini kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan A. Kumpulan A terdiri daripada 1/2, 1/4, 1/8. Macam mana kita nak pilih pengatas? Kita pilih nilai yang paling kecil. Mana nilai yang paling kecil? Kat sini ialah 1/8. Jadi kita ambil 8 ni sebagai pengatasnya. Okey. So, dalam kumpulan B ada 1/3, 2/3 dan 1/6. Pilih nilai yang paling kecil. Yang mana? Okey, anda semua bijak matematik. Nampak kan yang ini adalah nilai yang paling kecil. Ini ialah pengatas dalam kumpulan B. Okey. Cuba tengok yang kumpulan A ni. Rasa-rasalah dalam satu-satu kes ni ada tak berkumpul semua sekali ni yang dalam kumpulan A. 1/2, 1/4, 1/8. Cuba imbas balik. 1/2 ni untuk siapa? Okey, anak perempuan kalau seorang kan. Yang kedua untuk suami jika si mati tak ada anak. Okey, 1/4 ni untuk suami jika si mati ada anak, dan untuk isteri jika si mati tiada anak. Okey, yang ni 1/8 ni si mati ada anak. Jadi untuk isteri 1/8. Okey. Antara 1/4 dengan 1/8 ni tak akan berada satu-satu masa ni serentak. Okey, sebab apa? Ustazah dah kata tadi kan, bila suami meninggal, tinggallah isteri. Dia tak akan ada dua-dua sekali. Okey, itu info tambahan. Banyak info tambahan dalam info tambahan. Okey, next. Macam mana kita nak tentukan pengatas dalam kira-kira faraid ni? Okey, antara kumpulan A dan kumpulan B. Okey, dia satu-satu kes ni kan, ada 1/2, ada 1/4, ada 1/3, ada 1/6 macam tadi yang kita dah tengok tadi. Okey, macam mana kita nak tentukan pengatasnya? Okey, ulama ilmu faraid ni dia memang bijak. Okey, orang yang belajar ilmu faraid ni memang bijaksana. Okey, cuba tengok ni. Ni bukan saya buat ni ya. Ini memang kalau kita belajar ilmu faraid, Tok Guru akan sebutnya ni. Okey, sekiranya dalam kumpulan gabungan tadi ada pecahan 1/2. Okey, pengatasnya ialah 6. Okey, so kita tak payah susah-susah nak fikir berapa ya? Okey, dah ada ni. Okey, sekiranya ada 1/4, pengatasnya ialah 12. Dan sekiranya ada 1/8, pengatasnya ialah 24. Okey, mudah kan? Okey, apa lagi alasan tak nak belajar ilmu faraid ni? Semuanya mudah dan menarik sebenarnya. Okey, so kita tengok seterusnya. Okey, kat sini Ustazah nak minta anak-anak tolong kira. Okey, kita bagi soalan. Seorang lelaki meninggal dunia dan mempunyai isteri, ayah, ibu dan seorang anak lelaki. Dan si mati meninggalkan harta sebanyak RM240,000 Malaysia. Cuba kira, setiap waris dapat berapa bahagian dan berapa sebenarnya nilai harta yang akan diterima oleh setiap waris tersebut. 1 minit.
Siap? Ada yang nak cuba jawab tak? Okey, ini jawapannya. Okey, seseorang lelaki meninggal dunia dan mempunyai isteri, ayah, ibu dan seorang anak lelaki. Ada duit berapa? 240,000. Okey, jom kita cari juru kira faraid. Okey, kita senaraikan dulu waris-waris yang ada. Lepas tu kita kenal pasti ada anak ke tak ada anak. Kalau ada anak, lelaki ke perempuan. Okey. Okey, so isteri. Ada anak kan si mati ni. So bahagian isteri ialah 1/8. Yang ni tinggal dulu. Kita kira yang ni dulu. 1/8. Okey, next. Ibu. Si mati ada anak. Ni anak ni kan. Okey, jadi bahagian ibu ialah 1/6. Okey, seterusnya untuk ayah. Si mati ni ada anak lelaki. Jadi bahagian untuk ayah ialah 1/6. Dan yang terakhir waris yang ada ialah anak lelaki. Okey, anak lelaki. Sebab tiada anak perempuan, jadi anak lelaki layak mendapat harta melalui sebagai asobah bin nafsi. Okey, asobah ni tak ada kira lah, tak ada bahagian. Okey, jadi sekarang kita nak kira berapakah bahagian untuk setiap waris ni. Okey, so tadi ada 1/8 dalam kumpulan ni ada 1/8. So kalau ada 1/8, pengatasnya berapa? 24. Nak kira lah ni. 24 bagi 8. Dapat 3. 24 bagi 6 dapat 4. Sama juga untuk ayah. 24 bagi 6 dapat 4. Okey, berhenti kat situ. Okey, cuba kira. 3 tambah 4 sama dengan 11. Okey, 24 tolak 11. Ini adalah baki. Asobah kan? Terima baki kan? Okey, berapa bakinya? 24 tolak 11. 24 tolak 3 tolak 4 tolak 4. Dapatlah jawapannya 13. C. Baki bukan sebarang baki. Ada 13 daripada 24. So pembahagian ni untuk isteri ialah 3/24. Ibu 4/24. Ayah pun sama 4/24. Dan untuk anak lelaki yang menerima asobah 13/24. Okey, anak-anak lebih mahir ni kira ni. Kalau ada RM240,000, so bahagikan dengan 24, satu bahagian dapat RM10,000. So darablah. Isteri 3 bahagian darab dengan RM10,000, dapatlah RM30,000. Ibu pula 4 bahagian darab dengan RM10,000, dapat RM40,000. Ayah pun sama RM40,000. Untuk anak lelaki RM130,000. Cuba tengok. Ada baki tak harta ni? Okey, jumlah di sini 24, jumlah di sini RM240,000. So, tak ada baki dah. Dan tiada lagi waris yang tak dapat. Semua dah dapat bahagian dan duit pun dah tak ada baki. Okey, selesailah kita kira. Mudah kan? Okey, saya rasa kita dah sampai ke penghujung dah ni. Betul. So, saya nak kisah bila cerita tentang hak untuk waris dalam bab faraid ni kita kena ingat. Ittaqullaha fi amwalil muslimin. Bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah dalam apa? Dalam urusan harta orang Islam. Kita nak bagi harta ni bukan senang ya, harta orang Islam. Kalau kita tersalah mengagihkan harta kepada orang yang tidak berhak, okey, jaga-jaga.
Nanti dah termakan harta orang lain, makan harta tanpa hak. Jadi inilah penyelesaiannya. Faraid, harta berkat, keluarga selamat. Okey, kita dah sampai ke penghujungnya. Bila kita dah belajar, kita dah ada ilmu, cuba buat banyak-banyak kali kajian kes sebagai amali. Dan bila tiba masanya nanti, bila ada kematian dalam ahli keluarga kita, jadikanlah ilmu yang kita pelajari hari ini sebagai amalan. Mudah-mudahan hidup kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekian dulu dari Ustazah. Selamat belajar, selamat mengamalkan faraid dalam kehidupan. Selamat mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Alhamdulillah ribuan terima kasih diucapkan atas perkongsian ilmu itu sebentar tadi. Semoga kita semua dapat mencontohi Zaid bin Sabit kerana dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mengetahui faraid antara kamu ialah Zaid bin Sabit, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Semoga kita semua dapat mengaplikasikan pembelajaran pada hari ini, tidak kira pada masa kini dan juga pada masa yang akan datang. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel guru dan juga pihak Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Dengan berakhirnya itu tadi, maka berakhirlah program School Global Excellence bagi Faris Petra untuk pendidikan Islam bagi tahun 2021. Kita sudahi dengan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya benar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya melabuhkan tirai dengan Assalamualaikum.